Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim 'ala al-habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli 'ala badril tamam wa misbahil dhalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya miftahal jannah wa ya miftahar rahmah wa ya miftahal barakah. Nabi Allah Muhammad ashrafal anbiya'i wal mursalin, nural anwari wa nural asrar ya Muhammad. As'aluka syafa'ata wal mahabbah wa fi qulubi nuraka ya Rasulullah. Ahmad ya Muhammad imamul awliya. أسألك الدعاء حتى أبقى معك على سبيل الله على هدي النبي الخضر عليه السلام. اللهم ثبت أقدامنا على سبيل الرشاد. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم ربنا زدنا علما نافعا warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbina an yahdurun. Udzakkirukum wa udzakkiru nafsi bitajdidin niyyah lillahi ta'ala fil qawli wal 'amal. Saya diri saya serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di petang yang penuh keberkatan ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, mengharapkan ampunan serta rahmat dan ridha-Nya. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan kita dalam kalangan hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Ustaz apa dah sekali? 78. Hari ini 79 Ustaz. 26. Nah. 38 hari ni. Betul. 25 belum baca. Oh, 25 belum baca. 25 Ustaz. 25. Mesti tak datang itu. Mesti tak datang itu. Datang je. Tapi betul dah tu saya dah gara-gara cakap ni. Tak ada yang sebab. Tapi saya tanda kat sini pula. 78 ayat ke 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da idh hadana Allah. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Maka huraiannya adalah, katakanlah, apakah kita akan menyeru, apakah kita akan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak, yang daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita kerana menyembahnya, dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita oleh sebab kita menyembahnya. Yang dimaksudkan itu adalah berhala-berhala. Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang, dikembalikan kepada kemusyrikan sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita kepada agama Islam, seperti orang yang digoda, yang disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan dalam keadaan bingung tidak tahu jalan yang akan ditempuhnya. Lafaz ini menjadi hal bagi dhamir hak.
Maka kena tahu bahawasanya hari ini hidayah itu adalah mutlak milik Allah Ta'ala. Kalau Allah memberi hidayah, Allah juga boleh menariknya. Itu perkara yang kita kena sedar. Tak kalau mencari hamba itu adalah mentaati tanpa batas, mentaati tanpa beralasan, mentaati dan terus taat dan terus taat. Maka perkara inilah yang hari ini menjadi perkara yang paling tidak disukai oleh iblis laknatullah, apabila diri kita hari ini terus mentaati Allah Ta'ala. Tetapi yang paling disukai apabila kita hari ini tidak mengenal Allah. Kerana orang yang tidak mengenal Allah, secara automatik dia hari ini akan berlakulah sesuatu yang menyebabkan keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam soal keimanannya kepada Allah. Sebab itu ketika Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita cahaya berada dalam agama Allah, yaitu agama Islam, lalu bagaimana mungkin hari ini memilih untuk menyembah selain dari Allah? Bagaimana hari ini yang menjadikan berhala sebagai bentuk sembahan? Bahkan bila dia jadikan, dia mencipta, kemudian dia menyembah sesuatu yang dia cipta, lalu sesuatu yang dia cipta dianggap sebagai pencipta. Ini tak ada terima akal. Kita ni dicipta, kemudian kita mencipta sesuatu, kemudian menganggap sesuatu itu pencipta. Ini tak ada akal, tak terima benda ni. Sebab apa? Seharusnya penciptalah yang mencipta. Tiba-tiba hari ini yang dicipta ni mencipta pencipta. Tak logik dengan akal. Akal tak boleh terima benda tu. Maka sebab itu orang kalau hari ini memahami falsafah di dalam tauhid, dia faham sifir ini, maka dia secara automatik pasti tak akan sembah berhala. Sebab berhala sesuatu yang dicipta. Bagaimana mungkin sesuatu yang dicipta kemudian dianggap sebagai pencipta, bahkan disembah lagi menjadi dan dianggap sebagai Tuhan? Ini perkara yang hari ini banyaklah berlaku, hatta di negara kita sekalipun. Begitu luaslah benda ini berlaku. Yang tidur tak bangun-bangun pun ada sama sekali. Terbesar di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara terbesar di Kampung Beluk, Kelantan, tempat. Benda ni nampak biasa, tapi sebenarnya begitulah hari ini toleransi yang berada di dalam bangsa kita hari ini. Tapi begitulah kita ni tak ganggu agama orang. Yang kita hari ini tahu, kita ajak orang sebanyak mungkin masuk ke dalam agama Islam. Maka sebab itu hari ini, walaupun dalam keadaan sedemikian, ketika Allah Ta'ala dah memberikan hidayah pada kita, minta satu benda dengan Allah agar hidayah ini kekal. Paling takut adalah ketika Allah memberi, Allah juga boleh tarik. Sebab itu jangan pernah hari ini mensia-siakan peluang ini. Kerana peluang ini hanya berada di atas muka bumi Allah. Dan cahaya, nak masuk ke dalam cahaya yang Allah Ta'ala telah kurniakan ini, hanya ketika kita masih lagi hidup. Masa bila masuk ke dalam dunia yang seterusnya, iaitu alam barzakh, maka saat itu hanya menerima akibat daripada seorang itu beriman ataupun tidak. Kalau dia beriman, dia selamat. Kalau dia hari ini bertakwa, lebih selamat. Tetapi kalau sebaliknya, maka dirinya tidak akan selamat di hari yang mana Allah Ta'ala akan memberikan pembalasan kepada bagi mereka yang hari ini tidak menggunakan akalnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran menyebutkan apa dia? Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala yanzurun. Semua itu ayat itu bukan ayat biasa, kecuali ayat itu adalah ayat mengajak untuk berfikir.
Kalau orang menggunakan akal dia sedikit sahaja, guna fikir sikit tentang alam yang hari ini diciptakan oleh Allah, apakah alam ini akan terjadi sendiri? Botol air ini pun kena ada orang buat, apatah lagi alam. Baju yang kita pakai hari ini, adakah tiba-tiba ni baju cok ada jadi baju? Tak ada. Terus kita hari ini kena hantar tukang jahit dulu, dari patah benang tak bentuk jadi baju, bentuk jadi kain, jadi berkain, jahit baru jadi baju. Itu sekecil-kecil perkara pun kena ada orang yang membentuk merekanya. Apatah lagi alam yang luas hari ini, bumi pun kita tak habis pusing. Saya sebagai orang Kelantan pun tak habis pusing. Kelantan pun tak habis pusing. Kalau orang tanya kampung-kampung pelik-pelik, memang tak tahu. Yang kita tak tahu. Jadi bila kita tengok hari ini, bila kita di bumi hari ini pun kita tak habis nak pusing, banyak lagi alam di luar sana yang sangat besar, yang kita pun tak tahu lagi apa yang ada di luar sana. Begitu. Jadi sebab itu jagalah keimanan kita, taat kita pada Allah. Moga-moga kita hari ini istiqamah sehingga akhir hayat insya-Allah. Kemudian kata lagi pengarang kita berdasarkan daripada ayat Al-Quran, dia mempunyai kawan-kawan, teman-teman yang memanggilnya ke jalan yang lurus. Artinya mereka bermaksud memberikan petunjuk jalan yang benar kepadanya, kemudian berkata kepadanya, marilah ikut kami. Akan tetapi ia tidak mengikuti ajakan mereka sehingga binasalah ia dalam kesesatan. Di mana kita takut hari ini, sebab kawan ini, kalau kita berkawan dengan orang yang pakai minyak wangi, dengan kita lah wangi. Tapi kalau orang itu kotor, maka sedikit sebanyak akan terbaliklah bagi diri kita. Sebab itu dalam bersahabat, pilih sahabat yang betul-betul mengajak kita kepada hari akhirat. Ini sangat penting. Apatah lagi hari ini ibu-ibu dah mencapai umur 40 lebih ke atas. Pendek kata, hari ini kita kena pakat-pakat beringat sesama kita perihal akhirat. Bukan lagi sibuk berada tentang make up, gencu, leccu, apa lagi, macam-macam. Macam-macam benda-benda begitulah. Tak ada benda kita hari ini nak berada tentang dunia, tak ada. Kalau kita hari ini berselisih faham, maka cepat-cepat betulkan. Kerana persefahaman inilah yang hari ini paling dibenci oleh iblis. Iblis kalau tengok rapat macam ni, rajin saling-saling mengingatkan tentang majlis ilmu, rajin mengingatkan tentang akhirat, paling dia benci. Maka dia akan menanamkan kebencian, dendam, rasa benci, tak suka, dengki. Benda sebegini ibu-ibu kena elaklah. Kalau ada rasa di dalam hati sifat yang tak bagus, dan kita tahu benda itu tak bagus, dan benda itu dilarang syarak, contoh dengki, cemburu, PhD dan sebagainya, maka kita dah tahu benda itu adalah hasutan daripada iblis. Segerakan diri kita bertaubat, mohon agar Allah Ta'ala bimbing hati kita. Yang khawatir hari ini terikut-ikut, terikut-ikut ni bahaya ni. Terikut-ikut dengan perasaan, rasa tak berdendam, tak puas hati, ini jangan. Kalau rasa salah faham, tanya supaya betul faham tu. Masalah yang salah ni terus salah dan salah. Tanya pula orang yang tak tahu apa. Oh iya ke? Dia pun dengan dia jadi bawa mulut. Bawa mulut ni lah yang jadi bahaya. Bahaya ini akhirnya mengundang kepada apa? Fitnah. Fitnah dia kena hati-hati lah. Sebab tu kalau ada kawan yang begitu mengingatkan kita kepada perihal akhirat, bersyukurlah. Sebab banyak orang hari ini kalau ajak makan cendol laju. Rasa cendol ya. Cendol. Apa barang dunia semua orang suka. Akhirat, tapi bila ajak perihal akhirat, pergilah dulu nanti. Nanti akhir-akhir duduk dalam kubur. Nanti lagi dalam kubur. Tak ada dah nanti dalam kubur.
Masa itu menerima akibat daripada banyaknya beralasan. Nah, sebab tu bila ada orang ajak kepada kebaikan, makanya walaupun perkara itu kita tahu dah. Contohnya kadang-kadang saya bila tengok orang tabligh mari, kita dengar orang tabligh mari, kita dengar. Walaupun benda tu kita dah tahu pun, tapi kita dengar sebagai apa? Sebagai meraihkan apa yang dia sampaikan itu adalah menghidupkan hati. Dia ajak apa? Suruh sembahyang, suruh disorang. Kalau takkan kita tak nak marah benda begitu, tiba-tiba kita marah. Dia. Tak boleh mari. Kalau begini, kena perbaiki. Banyak orang buat begini sebab dia rasa tabligh itu adalah perkara yang hari ini tak kena dengan jiwa dia. Walaupun begitu kena tahu bahawasanya benda yang dia sampaikan itu betul. Dia ingat, dia ajak orang buat kebaikan, ketaatan. Lalu atas alasan apa kita nak tolak dia? Kita nak tolak sebab apa? Kalau kita nak kata kita hari ini dah pandai, itu kesombongan. Kalau kita rasa kita dah tahu, itu kesombongan. Yang mana hari ini kena tolak kesombongan daripada hati kita. Maka sebab itu walaupun kita ni dah tahu dengan tak apa. Supaya apa? Itulah melatih diri kita dalam menjadi orang yang lebih baik di masa akan datang. Begitu. Kemudian kata istifham, kata tanya di sini berbanyak ingkar, dan kalimat yang ada tashbihnya adalah menjadi hal bagi dhamir yang terdapat di dalam nafas nuraddu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, adalah sebenar-benar petunjuk, dan yang selain petunjuknya adalah kesesatan belaka. Dan kita bersurah agar menyerahkan diri, diperintahkan agar kita berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan sekalian alam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa? Inna dina indallahi Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Maka bila kita belajar tentang Islam ini adalah agama para nabi. Sebab itu dalam Al-Quran menyebutkan kullul anbiya muslim. Semua para nabi itu muslim. Maka bila muslim, apa agamanya? Islam. Tak ada agama lain. Tak ada sebut muslim maka pergi ke agama lain. Tak mungkin. Sebab itu hari ini bila sebut muslim sahaja, maka seluruh para nabi, daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampailah Nabi Muhammad SAW, maka semuanya membawa agama yang satu sahaja, iaitu Islam. Tak berbeza-beza. Yang mana semua hari ini membawa agama, para nabi membawa agama satu, Islam. Cuma syariat dia sahaja yang berbeza. Maka masa zaman Nabi Adam, kahwin adik-beradik disilang, tak ada masalah. Tapi zaman sekarang tak boleh buat begitu, kerana syariat Nabi Muhammad melarang perkara sedemikian. Maka sebab tu hari ini, maka kena tahu, tidak ada agama atas muka bumi kecuali satu, Islam. Selain daripada itu, maka ia bukanlah digelar sebagai agama, melainkan fahaman sahaja. Sebab tu walaupun orang kata ni agama, agama ni mesti lahir daripada dan diturunkan oleh Tuhan. Itu baru jadi agama. Tapi kalau pemikiran ataupun fahaman, maka itu hanyalah ideologi ataupun pemikiran semata-mata. Sebab tu ketika mana orang mengatakan Nabi Isa itu adalah agama Kristian, dia kata, dia yang kata. Tetapi hakikatnya di sisi Tuhan itu belum tentu. Sebab dalam Al-Quran jelas menyebutkan sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka sebab itu hari ini kita mengajak semua orang, masuklah agama Islam. Masuklah agama Islam, kerana kita dah melihat kebaikan, kelebihan, dan banyak, tak ada agama lain hari ini yang mengajarkan pentingnya. Boleh hari ini dalam berjuta-juta manusia boleh betul dalam tempoh 10 saat. Betul bagaimana soft dia. Cuba tengok Mekah. Allah dah betul lah soft. Cuba pergi agama lain, fahaman lain, ketang, keping, macam-macam, tak betul-betul.
Tapi begitu hari ini bagaimana kita nak menceritakan sesuatu agama pasti sesuai dengan fitrah manusia. Maka sebab tu hari ini kena tengok benda sebegini. Ada orang dengan hanya tengok saf betul dalam tempoh 10 saat dia masuk Islam. Dia takjub. Macam mana orang Islam boleh betul saf dia tu dalam tempoh yang sekejap? Oh, tak sedar. Kalau tak nak bagi arahan pada orang tahu, kalau baris-baris tu tak betul juga. Tapi dah cerita bagaimana hari ini dengan hari ini sebut sahaja lafaz takbir iqamah tersebut dah menyebabkan orang hari ini boleh betul saf dia walaupun ada berjuta manusia. Kita pergi Mekah hanya tengok Allah takjub. Cukup hanya antara daripada Allah Akbar sehingga la ilaha illallah. Begitu. Maka sebab tu hari ini kena jaga agama kita dengan hari ini kita mengamalkan setiap apa yang diajarkan oleh syariat. Tapi kalau kita tak belajar tentang syariat, maka mudahlah diri kita ditipu oleh iblis laknatullah. Kemudian ayat yang ke-26 surah Al-An'am ayat yang ke-112, muka surat Waqil 79. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, sebagaimana kami telah jadikan mereka sebagai musuh-musuhmu. Kemudian pengertian musuh itu dijelaskan, yakni syaitan-syaitan, siluman-siluman dari jenis manusia dan jin yang memberikan bisikan, yang menghembuskan godaan antara yang sebahagian kepada sebahagian lainnya, tentang perkataan-perkataan yang indah-indah yang memutar-belitkan warna kebatilan untuk membujuk umat manusia. Jika Tuhan menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya. Maksudnya bisikan-bisikan yang menyesatkan tadi, maka tinggalkanlah mereka. Biarkanlah orang kafir itu apa yang mereka ada-adakan berupa kekafiran dan lain-lainnya yang sudah menjadi watak mereka. Ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat perintah untuk berperang. Maka sebab itu bila kita baca ke depan lagi, nanti akan ada jenis-jenis syaitan yang mana memang tugas dia tu masing-masing adalah untuk menghasut manusia. Maka tak dapat tidak kita lah hari ini yang menjadikan diri kita ni benteng. Benteng, salah satu benteng yang ibu-ibu kena alert, sentiasa mengambil wuduk walaupun berada dalam keadaan haid. Itu kena ambil ya. Wuduk ni bukanlah kita hari ini nak sembahyang, tapi wuduk tu jadikan sebagai bentuk kelaziman kita hari ini, kerana bentuk wuduk adalah salah satu benteng yang paling ampuh yang hari ini boleh melindungi seseorang daripada terkena bisikan iblis laknatullah. Tapi orang ini kalau ketuk malah dan ambil bahasa nak ambil. Kalau keadaan sebegini, maka kena perbaiki. Lazimkan diri kita hari ini berwuduk selalu, kerana padanya itu pertama ada ampunan Allah, rahmat dan redha-Nya. Yang keduanya ada perlindungan daripada Allah Ta'ala. Orang yang ambil wuduk sekadar wuduk, tidak. Wuduk itu padanya ada perlindungan yang Allah Ta'ala kurniakan bagi hamba-hambanya yang istiqamah. Bahkan bila kita melihat di sini bahawasanya iblis yang sentiasa memberikan bisikan. Bisikan ini akan hadir apabila kita hari ini tidak lazim pada diri kita memohon perlindungan daripada Allah. Hatta ketika membaca Al-Quran sekalipun. Baca Al-Quran, kemudian rasa diri suara setak contohnya. Baca suara setak, apa berlaku? Ujian hati. Dia tak sedar. Dia tak sedar benda itu menyebabkan rosaknya hatinya. Tapi disebabkan dia rasa seronok dan dia tengok orang puji dia, like dia punya status, baca setak, akhirnya apa yang berlaku? Rosaklah hati dia. Ibadah yang sepatut menjadi ibadah, akhirnya ibadah yang mendapat murka Allah Ta'ala. Ibadah betul sepatutnya menjadi
dan mendapat redha Allah. Tetapi ada juga ibadah yang mendapat murkanya apabila dilakukan bukan kerana dia. Ini kena hati-hati. Sebab itulah kita hari ini kena beringat, jangan sampai salah dalam hari ini sehingga terjebak dengan bisikan iblis laknatullah. Nampak ibadah tu cantik dah kan? Tetapi pakaian kebatilan itu adalah niatnya. Salah dalam niat, maka hancur seluruh ibadat. Yang menyebabkan orang tak suka benda ni, dia rasa benda tu biasa. Padahal itulah yang menyebabkan kehancuran ibadah yang dia lakukan. Maka rugilah orang sebegini, tak kalau dirinya sepatutnya meraih redha Allah tetapi mendapat laknat pula. Kemudian surah Al-An'am ayat yang ke-113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa litasgha ilayhi af'idatul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa liyardawhu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan juga agar mahu mendengar, diatafkan kepada lafaz ghururan, artinya agar mahu cenderung kepada bisikan itu, yakni Quran tersebut hati kecil, hati sanubari, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan agar mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mahu mengerjakan apa yang syaitan itu kerjakan, yaitu berupa perbuatan-perbuatan dosa sehingga mereka mendapat seksaan kerananya. Sebab itu hati-hati. Bila kita hari ini hidup di dunia ni, orang yang mengajar cara mengajar, orang yang hari ini mendengar cara mendengar, semua orang akan menghadapi ujian. Contohnya kita lah yang sedar ataupun tidak itu dengan kita belajar. Kalau tak belajar, nescaya kita tak akan sedar bahawasanya bisikan sedang berlaku. Sebab tu kalau ibu-ibu free kan, baca sampai habis. Kita baca je, tak apa. Habis baca lagi, ibu-ibu akan menemui banyak rahsia daripada kehidupan. Maka relatekan, tengok apa yang kita hari ini baca, dan kita akan dapati bahawasanya Allah Ta'ala kurniakan daripada diri kita hari ini banyak rahsia yang Allah Ta'ala sembunyikan. Cumanya kita rajin baca, sama kita baca Al-Quran. Al-Quran kalau dibaca berulang kali, beribu kali, sesiapa pun akan menemui rahsia yang Allah akan berikan pada dia. Tapi syaratnya apa? Bacalah kerana Allah Ta'ala. Begitu. Maka sebab itu hari ini orang-orang yang mudah ditipu oleh iblis laknatullah, nescaya mereka akan penuh di dalam hatinya adalah hubbud dunia. Rasa dunia itulah yang menyebabkan dia mulia. Makin berharta, makin jauh dia dari Allah. Makin berharta, dia rasa dia ini adalah keberkatan yang Allah kurniakan. Tetapi makin malas ibadah. Hati-hati. Kalau ibu dapati bahawasanya makin berharta, makin jauh dengan Allah, maka itu termasuk daripada penyakit nama itu. Allahu Akbar. Karamah istidraj. Istidraj. Maka istidraj ini memang Allah bagi, tapi semakin bagi semakin sesat, semakin jauh dari Allah. Dia nampak macam sama seperti karamah, tapi karamah berbeza. Makin diberi makin soleh, makin dia tahu itu adalah ujian dari Allah. Itu adalah bentuk bagaimana Allah Ta'ala nak menguji hamba-Nya. Sebab hati-hatilah, jangan sampai salah memahami. Kemudian surah Al-An'am ayat yang ke-121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah, seumpamanya kerana mati dengan sendirinya atau disembelih dengan menyebut asma selainnya, terkecuali apa yang disembelih oleh orang Muslim sekalipun tidak menyebut namanya sewaktu menyembelihnya, baik secara sengaja ataupun kerana lupa, maka sembelihannya tetap halal. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas.
Kemudian yang kemudian dianut oleh Al-Imam Syafi'i, maka lazimkan diri kita hari ini bila nak menyembelih, pastikan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya menyebutkan dengan lafaz Bismillah, memadai. Maka begitulah. Dan ketika nak menyembelih binatang ini, jangan pula kita hari ini bergurau. Gurau macam mana? Buat pisau, lalu-lalu saja. Buat begitu silakan. Tetapi kena tahu, binatang pun ada perasaan. Jangan kita kata binatang tak ada perasaan. Kalau tak, bagaimana unta boleh menangis ketika mendengar syair tentang Rasulullah? Dia cakap apa? Tak ada perasaan. Tak mungkin. Binatang pasti ada perasaan. Kita sahaja yang tak sedar benda tu. Tak sedar atau buat-buat tak tahu. Maknanya sebab tu jangan hari ni nak bergurau dengan binatang orang sebelah. Kau tengok kepala kawan-kawan. Maka berjaya begini dosa. Menzalimi binatang. Asalnya benda tu tak jatuh dosa pun. Sebab kita hari ini buat bergurau sedemikian jatuh dosa. Free-free dosa. Walhal asalnya itu sunat untuk kita berkorban. Tiba-tiba jatuh dosa. Padahal benda tak perlu pendapat sedemikian. Na'udzubillah. Maka sesungguhnya memakan haiwan-haiwan yang diharamkan itu adalah suatu kefasikan. Keluar dari garis apa yang telah dihalalkan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan, menghapuskan godaannya kepada kawan-kawannya, iaitu kepada orang-orang kafir, agar mereka membantah kamu dalam masalah menghalalkan bangkai. Ini menjadi berlaku sekarang. Dan jika kamu menuruti mereka di dalam hal ini, sebenarnya kamu tentulah menjadi orang yang musyrik. Babi sembelih pun tetap babi. Ikutlah kata apa pun. Oh, dah cari gel ni, takkan dah panggil babi lagi. Ya, gel babi. Dah cari kapsul, ya, gel kapsul babi. Tak kisah ada apa babi pun tetap dikira haram. Sembelihlah Bismillah, sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah, tetap haram. Ikutlah kata apa pun. Maka sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan, tak payahlah nak cakap apa. Ada baru ni seorang hamba Allah Ta'ala kata, orang Islam pun teringin nak makan babi. Dia kata begitu. Siapa? Cuba cakap dulu, siapa yang cakap macam tu? Dia kata begitu. Boleh dia kata begitu? Macam tak ada orang nak makan. Siapa nak makan? Statement ni sepatutnya tak dikeluarkan oleh orang yang Muslim. Bila apatah lagi kalau kita ni melibatkan orang yang hari ini berada pada kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat. Statement seperti ini patutnya tak keluar lah. Walau kita memang orang Melayu especially ni. Ini orang kata apa? Kebak tekok kan. Tiba-tiba nak suruh kita makan. Tak ada. Jadi pil ke apa pun kita tak makan. Tapi bila ada orang Islam buat statement sedemikian, ini agak menyedihkan kita. Sebab apa? Perkara ini tidak wajar dikeluarkan oleh orang yang bergelar Muslim dan tahu benda itu haram. Begitu. Tiba-tiba kata begitu, nak cakap apa? Sebab itu kita hari ini, kalau kita tengok ada orang bukan Islam, hari ini mempertikaikan soal halal. Tiba-tiba hari ini nak suruh buang sijil halal. Nak suruh sama je semua, tak payahlah. Kalau ada sijil halal, buat apa? Ada jakimnya. Tak, ibu-ibu kena tengok jakim, tak boleh keluar si jahalah sebenarnya. Dia punya tahap cek, lepas cek. Yang dah ni pun cek lagi, dah dapat si jahalah pun cek lagi, dapat triple cek. Sebab apa? Boleh jadi juga berlaku tipu daya. Setakat yang usaha cek strict macam ni pun boleh terlepas. Apatah lagi kalau tempat lain yang memang tak ada langsung si jahalah begini. Tiba-tiba hari ni orang pergi, orang makan dekat mall. Ibu-ibu kena beringat makan dekat mall. Mall kena ingat, bila pergi shopping mall, kena tahu tak semua kedai ada sijil halal. Orang kita patah tengok orang Melayu ni makan, tak halal. Dia punya kepala fikir gitu. Tak boleh begitu, kena cek dulu tengok siapa, apa dia, kedai siapa. Jangan kita hari ni kerana dapat makan pedal, mau tak apa lah. Kali tu tak apa. Mudah ya.
Tak mudah begitu, jangan. Benda sebegini kita tengok halal tayyibah. Dia bukan halal, sebab tu halal tayyibah. Sebab tu ibu-ibu kena elak lah. Especially Paul lah, Paul sangat benda ni susah nak tengok ada saja halal. Ataupun kita ada free pork. Free pork. Betul kan? Free pork kan? Free pork bukan maksud dia halal. Cuma dia tak masuk BBI je kat situ. Tapi kalau menggunakan benda lain, contohnya seperti arak, dia masak, tetap haram. Sama je. Macam mana orang yang bukan Islam boleh memahami halal haram? Logik tak? Tak logik. Situ pun kita dah tak boleh terima dah. Macam mana orang bukan Islam tiba-tiba tulis halal, tak boleh terima kan? Kedai kita dah tahu dah, kedai kapiak. Tiba-tiba kita pun pergi masuk tengok, tak apa dia ramai jadi orang makan, orang Islam masuk duduk semua. Dia jangan ukur halal tu pada orang pakai tudung ataupun orang pakai kopiah cotek kecil. Saya pergi dekat Jalan Reka tu kan, ada kedai apa nama, kedai mi tarik. Saya masuk, benda pertama saya kalau tengok orang yang cahayanya alik ni, saya akan bagi salam dulu. Jadi kita bagi salam, Assalamualaikum. Saya keluar terus. Tengok yang tahu. Maknanya kalau orang bukan Islam, dia memang tak boleh jawab. Kalau dia Islam, sampai kita kena elok benda sebegini. Itu saya pergi dekat Gajah. Dekat Bandar Tek ni. Sama kedai mi tarik juga. Tengok, betul ke ni? Orang Islam ni nampak pakai seluar pendek ni. Pakai bersama naik seluar pendek ni. Tak eri, keluar lagi. Benda sebegini jangan kita rasa makanan ni benda biasa. Sebab benda ni akan memberi impak kepada zuriat keturunan kita. Waktu saya memang benda sebegini, sekecil-kecil benda pun saya tengok. Sebab tu, kalau isteri saya lagi lah, sebelum masuk kedai dia tengok dulu, tak beli lagi dia tengok kan. Tengok kebersihan orang yang berniaga. Kalau dia okey, dia kata okey bang, macam ni. Okey, baru dia suruh kita pergi. Kita lagi lah. Bila benda lagu ni sebab apa? Halal tayyibah. Dia bukan soal lagi tengok orang Melayu kira pakai beli, tak. Tayyibah tu kena ada. Kalau kita rasa benda ni biasa, tak apa, silalah telan, tak ada masalah. Kalau rasa biasa begitu. Tapi bagi orang kalau nak jaga dia punya jalur keturunan dengan baik, menjahirkan orang-orang yang soleh lagi bertakwa, maka makanan kena jaga. Saya pernah bila berada dengan seorang masyayikh, seorang syekh keturunan Nabi. Bila kita naik kapal terbang dia, kita ni tak tahu, kita ni makan karipak dia lah, Malaysia Airlines kan, makan mesti halal. Kita punya makan karipak separuh lah. Itu syekh ni bertanya. Dia tanya apa inti dalam tu, dalam bahasa Arab lah. Saya tu kata inti dia ketan dengan ayam. Lepas tu dia tanya, macam mana kamu tahu orang yang menyembelih itu orang Islam? Saya pun dia kena karipak. Macam mana kamu kata? Saya kata kalau biasa Malaysia Airlines ni memang dia ambil syariat produk orang Islam dan benda ni dijaga. Lepas tu saya pun bila dah beri kata tersedak lagi kan. Lepas tu dia kata begini, kalau kamu yakin, teruskan makan. Itu pun makan habis. Dan dia memang tak sentuh. Dia tak sentuh makan sebab dia tak tahu dia. Sebab kebanyakan ramai yang setakat dia kenal keturunan Nabi ni, dia sampai satu tahap tengok siapa penyembelih. Ayam tu dia tak akan makan kecuali dia sembelih sendiri ataupun dia melihat orang yang sembelih. Kambing ke, ikutlah apa pun binatang yang melibatkan sembelihan, maka begitulah saya tengok. Kecuali telur. Telur memang always saya tengok makan. Telur je.
pergi ke asyik telur je, begitu lah. Tak pasal tu tak. Dan jaga dia punya makanan yang masuk dalam diri. Saya pernah juga tengok seorang ustaz yang cerita pasal mak dia. Dia kata mak dia takkan makan kecuali sembelihan itu dilihat depan mata. Barulah dia bagi pada anak-anak dia. Nak cerita bagaimana nak lahirnya sosok orang yang hari ini berkaliber lahir daripada ibu yang sangat hebat dari sudut menjaga bab makan. Dia bukan pantang tengok sekedar makan. Kena jaga daripada situ. Halal atau lima itu sangat penting lah. Ibu-ibu kena elak lah, insyaAllah. Kemudian surah Al-An'am ayat 128, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakfartu minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Dan ingatlah hari di waktu kami menghimpunkan mereka semuanya dengan memakai dan ya artinya Allah yang menghimpun semua makhluk. Kemudian diserukan kepada mereka, hai golongan jin syaitan, semuanya kamu telah banyak menyesatkan manusia dengan cara kamu menyesatkan mereka. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka, iaitu mereka yang maha mentaati daripada kalangan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan daripada sebahagian yang lainnya. Manusia telah mengambil manfaat melalui jin dan yang menghiasi keinginan-keinginan nafsu syahwat mereka, dan demikian pula jin pula mengambil manfaat dari manusia melalui ketaatan manusia kepada mereka. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami, yakni hari kiamat. Hal ini adalah merupakan ungkapan kekecewaan mereka. Allah berfirman, Maha tinggi Allah kepada mereka melalui lisan para malaikat yang neraka itulah tempat kamu, tempat diam kamu, sedangkan kamu kekal di dalamnya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Pada batas waktu tertentu di mana mereka dapat dikeluarkan dari neraka untuk meminum hamim, yaitu keringat ahli neraka yang berada di luar neraka. Demikianlah seperti apa yang dikatakan dalam firman-Nya, kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Surah As-Saffat. Dan telah diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawasanya ayat ini diturunkan berkenaan orang-orang yang telah diketahui Allah bahawa orang-orang yang beriman. Dengan demikian berarti lafaz ma'ah bermakna man, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dalam mengatur ciptaannya, lagi maha mengetahui tentang makhluk-makhluknya. Memang tugas jin dan syaitan ini, sebab iblis ni keturunan dia adalah jin. Dia bukan, kalau hari ini kita tengok iblis laknatullah, dia bukan daripada cahaya, dicipta Allah itu daripada api. Sebab itu dia boleh sebutkan ana khairu minhu khalaqtani min narin. Dia kata aku dicipta daripada api. Maka kita tahu bahawa tugas iblis ini adalah menyesatkan, sehinggalah kesesatan itu berlaku sampai satu tahap mensyirikkan Allah Ta'ala. Kalau sekadar bisik buat maksiat sikit-sikit itu biasa lagi. Tetapi yang lebih berat itu apabila seseorang sampai satu tahap mensyirikkan Allah Ta'ala. Ketika syirik telah berlaku, maka saat itulah iblis akan bertepuk tangan. Sebab apa? Menghancurkan iman umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benda inilah kita kena hati-hati. Sebab itu pemutus kepada kesesatan iblis laknatullah adalah dengan mempelajari tauhid. Tak ada cara lain. Hanya orang yang kenal Allah, dia akan selamat daripada tipu daya iblis laknatullah. Tapi kalau tauhid tak dipelajari, maka akhirnya yang berlaku adalah tipu daya. Banyak mana hari ini orang yang tak mengenal Allah akhirnya berlaku tipu daya, sehinggalah dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda ni yang paling takut. Sebab apa? Benda ni dah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bagaimana janji iblis laknatullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam sampai bila? Yaumul Qiyamah. Janganlah umur dia panjang dah. 80,000 tahun sebelum Nabi Adam dicipta,
dia dah wujud. Dia dah sujud pada Allah. Tapi setelah itu apa berlaku? Bila Nabi Adam diciptakan, dia minta lagi dengan Allah umur yang panjang. Sampai mana? Sampai kiamat. Panjang umur dia. Sebab itu hari ini kita kena hati-hati. Bersilih ganti umat Nabi ini dah bersilih beberapa generasi. Dan bayanglah berapa lah diri dia sesatkan umat Nabi Muhammad, sehingga menjadi rakan sejawatnya di dalam neraka. Bukan rakan sejawat lah, apa? Teman sekamar. Teman seneraka. Teman seneraka. Begitu memang dirinya berjanji dengan Allah untuk menyesatkan keturunan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda ni kena hati-hati dan ibu kena ingat dan hati-hati dalam keadaan kita hari ini beribadah pun dia datang. Apatah lagi kalau kita bermaksiat, ulama pun dihadiri. Sama je dia ada tentera-tentera dia yang memang ini untuk Nabi, ini untuk para wali, ini untuk para alim ulama. Semua itu ada ujian masing-masing dan ada tentera-tenteranya yang dihantar oleh iblis laknatullah. Dan ibadah ni kalau ibu baca sebentar lekat tak silap saya tak 160 lebih tak silap aku tadi. Cerita tukar dia apa tentera siapa nama dan sebagainya, semua tu memang dah ada dalam kitab ni. Nanti ibu baca, free baca je. Baca duduk saya saja daripada scroll TikTok tu. Dapat sampai bangun, sampai bangun. Maka baik bacalah kita Al-Jawahir Makhfiyah ni. Kurang-kurangnya sekali baca kita akan fahamlah bagaimana banyak yang tugas iblis laknatullah dalam nak menghancurkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan duduk dalam rumah tak berhenti pun ada. Yang duduk namanya tasik. Tasik tu tak berhenti duduk dalam rumah. Kalau ibu asyik gaduh dengan suami, maka kena cek ada tasik tak dalam rumah. Kalau tak ada duit satu orang juga. Kalau dah save dalam rumah ni, memang akan bergaduhlah suami isteri. Kalau 2 tahun lepas kita tengok statistik perceraian kan, setahun 1 minit 1 perceraian. Tahun ni 1 minit 4 perceraian. Tahun ni. Ini benda ni sangat berat lah. Kita tengok benda ni satu perkara yang perlu dibimbangi. Sebab masyarakat apatah lagi hari ini, budak-budak yang tak hidup dengan banyaknya kerohanian dia tak ada. Kerohanian dia bukan tangan. Scroll. Tak mau macam ni. Nampak bercahaya tengah malam nak baca Quran. Rupanya cahaya handset sahaja. Maka dalam keadaan sebegini, rohani yang lemah akan mudahlah hadirnya iblis. Kalau kita tengok, kalau meracau, senang meracau, benda tu kena perbaiki rohani. Itu je kaedah dia. Kata ya tak. Iya, kerohanian sangat kena perbaiki. Iblis takkan mudah hadir bagi mereka yang mana kuat dalam beribadah pada Allah. Tapi iblis akan mudah hadir tak kala seorang itu hubungan dengan Allah yang langsung tak dijaga. Maka zikir tak ada, duduk seorang-seorang beristighfar pun tak ada, tahlil, tahmid, semua tak ada tawak. Sebab apa? Hari ni orang sibuk dengan apa? Dengan gadget. Lalu nak istighfar celah mana? Tak ada orang ni tengok gadget. Astagfirullah, subhanallah, Masya Allah. Ada. Ibu-ibu tengoklah sendiri. Kita tak payah kata ke orang mengukur baju di badan diri, tengok dia sendiri. Ada kita istighfar. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Ada. Jadi tasbih ada tak? Tak ada. Maka ibu-ibu ceklah benda ni. Maka kita tahu benda ni menyebabkan apa dia? Kelalaian. Akhirnya hati yang lalai, iblis cepat masuk. Sebab itulah banyak hari ini kefasadan, kerosakan bermula apa yang ada di tangan hari ini. Hari kita cek hari ini sebab-sebab kenapa bercerai? Suka kepada orang. Suka padahal sebab tu filter sahaja. Yang comel belaka. Masa tu comel, di pasarnya filter lah. Jerawat pun tak ada jerawat. Yang apa? Orang panggil apa? Berkerutu pun nampak pelolah belaka. Sebab tu hari ni kena hati-hatilah.
Sebab kita hari ini duduk di zaman fitnah, jangan sampai di kita hari ini terjebak dengan fitnah yang merugikan hari akhirat kita, insyaAllah. Soalan dekat ni? Ustaz nak tanya. Kalau orang yang selalu ada saka tu, Ya. macam mana tu? Saka ni dia ada dua, sama ada dia ambil sendiri ataupun dia daripada keturunan. Tak apa ada. Saya dengar orang cakap kebanyakan ada. Tak. Tak ada. Kalau korin ya semua orang akan ada. Cuma korin itu bergantung pada diri kita. Kita hari ini semakin kuat kita dengan Allah, kita tak perlu apa pun, tak ada apa pun. Kalau saka pula sama je. Dia kalau kita rasa betul-betul ada dalam diri, maka cepat-cepatlah cari rawatan, putus. Putus terus. Tak payah kata nak simpan sayangan, kata mak punya, tak ada. Putuskan hubungan dengan iblis, laknatullah. Tidak ada urusan dia dengan kita. Tapi kalau rasa sayang, silakan. Tapi kena tahu akibat dia juga berat. Sebab tu hari ini cara dia tak ada, putuskan je. Buat perjanjian, sebutkan satu persatu bahawasanya dengan nama Allah aku memutuskan kamu. Begitu je. Buat sendiri pun boleh. Kalau ada perawat lebih baguslah. Takut-takut tiba-tiba belanak seorang-seorang. Dia tu tak tahu ngomong. Mana tahu ngomong tu? Begitu. Jadi beringatlah benda-benda melupakan iblis laknatullah. Saya kalau ibu tanya saya perawat, saya tak perawat. Memang saya tak perawat siapa-siapa kecuali orang rumah saja. Memang saya dah pernah belajar. Tapi sebab dan akibat dia bukan. Jadi dia menjadikan sangat-sangat terganggu. Kita dah tinggal rumah, selalu ke rumah. Kalau balik-balik duduk atas bumbung, tiba-tiba baik kita tak payahlah. Sebab benda sifat jin ni dia berdendam. Dia sangat berdendam. Saya pernah dalam keadaan saya balik kampung hari itu, tinggal pergi bersinggah di Bempaga. Kan ada highway baru tu kan. Singgah dah buat susu anak, baling susu je. Ada kita nampak? Mana kita nampak ada jin, iblis, kesihatan apa semua. Tapi bila kita bergerak tu kita dah rasa besar berat kita. Dia ikut sampai ke rumah. Seminggu isteri saya demam. Berapa demam seminggu? Pelik letak ais jahit, pala letak air jahit. Ada saya pun rupiah lah, baca lah yang mana baca tu. Dan akhirnya dia kata dia ikut semasa susu, paling susu kena dia dengan kawan-kawan dia. Jadi begitulah saya kata keluar saja. Bila keluar tu dan esok dia keluar. Lepas bila keluar tu alhamdulillah hilang, demam pun tak ada. Jadi tak ada lah kita bercakap, kita sekadar bisik-bisik itu je lah. Cakap sikit gitu je lah, sekadar. Sebab kalau kita tak buat tak selesai. Tapi kita tahu adalah tak perlu takut dengan benda begini kerana kita ada Allah. Kalau macam orang tu selalu pergi jumpa bomo-bomo lepas tu kan kita tak tahulah kita jumpa bomo tu adakah bomo tu berubah kita ataupun dia dah mendatang kita balik. Ya, boleh jadi dua benda. Sama ada dia dah akan bersangkut paut tak dengan family dia lagi yang lain. Harus, boleh jadi. Takut-takut khawatirnya sampai kita kononnya nak pergi berubat atau dia bagi yang dia punya. Pening kepala, dia dekat rumah apa rupa-rupanya tengok-tengok kita yang tu rumah tu punya. Sebab apa nak suruh laku kat dia. Maka benda begini dah jadilah ibu. Perawatan terampuh adalah dengan Quran. Hati-hati, kadang-kadang untuk rumah pun pakai serupan juga. Ibu-ibu kena ingat, pakai serupan, pakai jubah, elok, nampak bulu-bulu punya bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tak tahu. Buat kita leka kan, kita tak ingat nak macam nak baca Quran tu, dia buat tak? Apa dia? Hasutan tu Harus boleh macam kita tengok kalau kita rasa macam berat dalam ibadah, boleh jadi dia akan jadi macam malas, berat dan sebagainya. Tapi kena lawan.
Jangan ikut dia. Kalau kita ikut dia, dia yang menang. Sekarang ni kita hari ni nak berlawan iblis laknatullah, kena lawan dengan iman. Tanda rohani itu kuat. Kalau kita hari ni tak kuatkan rohani, cepat sekali dia masuk dalam diri. Sebab tu jangan sampai kita hari ini biarkan dia menguasai diri. Kalau dia menguasai diri, habis hilang akal. Tak faham sampai tak letak sedang, tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Jadi tak sedar, tak tahu apa buat, tapi tak tahu apa benda. Dia perlu buat apa yang dia buat. Itulah yang melibatkan iblis laknatullah. Maka hati-hatilah ibu-ibu Tapi Ustaz, saya adalah cerita ni dia orang yang saka ni sebenarnya dia pun bagus dari segi agama dia, bacaan apa semua kan. Tapi dia cakap kalau dia nak memutuskan tu, nanti benda tu dia akan serang keluarga, anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Semuanya yang saya tahu setakat ni begitulah. Dia sesuatu tu takkan berlaku kalau Allah tak izin. Kita pegang kat situ. Macam mana pun saka tu kuat, kalau Allah tak izin takkan berlaku. Dia hanya mampu mungkin bergerakkan motor. Tiba-tiba duduk, jatuh Ustaz, angkat balik, susah apa? Anak bola dia tak ingin angkat balik. Sebenarnya kita kena lawan. Kalau kita membiarkan ketakutan masuk dalam diri, benda itu boleh jadi kita hanya mendengar ura-ura tanpa menghadap. Kalau kita dah hadap, kita akan tahulah keadaan macam mana. Sebab tak dapat tidak, yang paling penting ketika menghadap benda-benda yang sedemikian yang kita tak nampak ni, kebergantungan dengan Allah itu paling penting. Sangat-sangat penting. Kalau rasa ibu-ibu tak ingat ayat Quran, azan. Azan paling cepat sekali. Karena azan Allah Akbar, la ilaha illallah, tujuh. Jangan caluk, relax, tenang. Dia kena bertindak dalam keadaan tenang. Kalau kita hari ni takut, menggigil dan sebagainya, itu susah. Macam mana nak merawat diri ni? Ada satu kaedah ibu-ibu boleh buat. Kalau ibu-ibu rajin, kalau nak buat, pertama baca Fatihah 70 kali. Puji Allah dah. Puji Allah. Baca Al-Fatihah itu. Saya terima daripada seorang hamba Allah Ta'ala masa saya kecil. Kerana ibu saya mengamalkannya, jadi saya cerita. Kemudian yang kedua baca baca Al-Ikhlas 70 kali. Al-Falaq 70 kali, An-Nas 70 kali. Ibu-ibu buat ya, bila masa waktu baca depan tu dia ada air lah. Moga-moga ambil barakah daripada ayat-ayat Al-Quran. Maknanya semua ni sekali semua. Sekali baca. Maka apa berlaku, saya pernah ingat ibu saya kata lepas dia habis baca tu muntah sesuatu warna hitam keluar daripada mulut. Allah, saya pun tak tahu lah. Saya tak buat. Masa saya terima tu masa umur saya masih kecil, masa berapa tahun, mungkin darjah 6 macam tu lah. Ada seorang hamba Allah Ta'ala datang dekat mak saya. Dia kata, Puan jaga anak ni dia hidup. Dia kata, suatu hari ke depan dia akan jadi orang yang berguna. Jadi dia banyak amal ni bagi. Dan ibu saya amalkan. Dan bila dia amalkan untuk diri, sebab dia selalu kena dipentingkan diri dia dengan sihir, dengan ayat Al-Quran daripada hindari sihir ni. Sekali bila buat yang tu, muntahan hitam, terkejut dia. Itu semua dengan izin Allah lah. Apapun Allah Ta'ala yang faham memberi kesembuhan. InsyaAllah. Begitu. Cubalah, mana kita tahu asbab Allah nak menyucikan apa yang ada dalam badan dan sebagainya. Begitu. Boleh? InsyaAllah. Okey, ada apa-apa lagi? InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup dulu majlis kita pada petang ini. Silakan. Ya. Syiah Syiah ni dari sudut akidah terkeluar dari Islam. Akidah dia memang terkeluar dari Islam. Sebab pertama dia mengkafirkan isteri Rasulullah SAW. Yang kedua mengkafirkan para sahabat. Yang ketiga
tidak mengiktiraf Rasulullah sebagai Rasulullah. Yang diiktiraf adalah Sayyidina Ali. Dia kata apa? Sepatutnya wahyu ini turun kepada Sayyidina Ali, bukan turun kepada Muhammad. Dia pula lebih tahu daripada Jibril. Ini kita tak boleh terjemahkan. Sebab tu hari ini bila melibatkan Syiah ni, ibu pun kena hati-hati. Dia pun berperjuangkan sama mencintai Ahlul Bait dan sebagainya. Sama, memang dia sebutkan Ahlul Bait. Selalu kita kena mencintai keturunan Nabi dan sebagainya. Tapi hakikatnya di sebalik itu adalah Syiah. So hati-hatilah. Jangan sampai, kalau tak tahu tanya. Tak tahu tanya dia. Jangan tak tanya. Sebab hari ini Syiah berlegar dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini. Khususnya kalau melibatkan isu Palestin. Begitulah. Kita nak cerita lebih-lebih tak boleh kena offline dulu. Adalah sebab-sebab dia. Begitulah. Okay, jadi setakat sahaja. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkatilah seluruh ibu-ibu yang hadir. Kita minta ini apa yang hadir, catatkan setiap hadir dan akan hamba yang kau redha ya Allah. Jadikan sakit baki umur kami yang masih berbahagia dan sakit baki yang kau redha, sehingga kami kembali kepadamu dalam keadaan kau redha ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Sama. Tak bawa tak air ke? Bawa. Tak dekat situ. Boleh. Terima kasih Ustaz.